صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, pada petang ini marilah bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, memberi kesempatan pada kita untuk berada lagi di majlisnya, untuk bersama-sama kita berkuliah dalam kuliah khas online ni, insya-Allah. Pada petang ini penaja majlis kita ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, grup infak Masjid Darsa, iaitu grup 19. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka hamba-hamba terbaik pada sisi Dia. Moga-moga infak mereka akan berterusan sehinggalah infak itu menjadi penebus daripada api neraka. Amin. Jazakumullahu khairan katsira. Tajuk yang diketengahkan ialah cabaran menempuh pandemik COVID-19. Cabaran menempuh pandemik COVID-19. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebut al-hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa li ahadin illa lil mu'min wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaban li amril mu'min, ajib sungguh urusan orang yang beriman. Ajaib sungguh urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik.
semuanya baik untuknya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara itu tidak berlaku kepada seseorang pun melainkan kepada seorang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, in asabathu sarra'u syakara. Jika yang menimpanya perkara yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Jadi bersyukur itu ialah baik untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in asabathu dharra'u. Dan jika mengenanya perkara yang tidak menyenangkannya, sabara, ketika itu ia sabar. Fakana khairan lahu. Itu ialah suatu yang baik untuknya. Alhamdulillah, Nabi SAW telah bercakap kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkenaan dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu kita orang beriman. Nabi kata orang beriman ni pelik sungguh, kata Rasulullah. Urusannya semua baik. Kalau dia dikenakan ataupun mendapat benda yang menyenangkan, dia bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jika sebaliknya, yang mengenanya yang tidak menyenangkannya, dia sabar. Jadi sabar itu baik untuk dia. Kalau dikenakan, kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, dia bersyukur. Kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, ia sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kita dah lama hidup dalam kenikmatan. Hari ini sejak 2019 dunia ditimpa dengan musibah, iaitu COVID-19. COVID-19 sehingga setahun lepas COVID, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dunia telah menerima vaksin untuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, support masyarakat dunia daripada COVID-19. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan akibat daripada COVID, maka ekonomi negara menurun. Akibat daripada COVID, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ramai orang mati. Akibat daripada COVID, ramai orang yang hilang pekerjaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut sumber, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada pemberitaan, sejak daripada Mac tahun lepas, 140,604 orang hilang pekerjaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas hilang pekerjaan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka timbullah isu-isu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang menyedihkan, sehingga ke peringkat orang bunuh diri, dan kadar bunuh diri besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah terjangka oleh kita bahawa masyarakat Malaysia sanggup bunuh diri bila mana berdepan dengan musibah.
Inilah yang kita katakan di akhir zaman ini yang diperlukan ialah kekuatan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekuatan iman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diperlukan pada saat-saat kesusahan dan kesulitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka masyarakat Malaysia telah hidup dalam ketakutan. Ini dalam situasi COVID-19. Sehingga kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mai vaksin, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun telah hilang sedikit rasa takut, tapi ketakutan tetap ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya semua ni ialah ujian yang Tuhan nak uji kita. Tuhan nak ajak kita. Kita tak boleh bergantung kepada makhluk. Kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai ke hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang menerima vaksin pun tidak selamat. Sebab bukan COVID itu hilang dengan vaksin, tapi COVID itu hilang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melalui kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang tu dia tak mau belajar, jadi dia tak akan faham Sallallahu Alaihi Muhammad. Dia heran, pasal apa ambil dua dos pun kena juga. Kena faham, makhluk tak bagi bekas. Yang bagi bekas Allah. Maknanya yang beri kesan baik ataupun buruk itu Allah. Cuba tengok. Orang yang ambil dua dos, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada dua situasi. Yang pertama, dia tak ada kesan apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada dos yang pertama ataupun dos yang kedua, tak ada apa. Tapi ada orang yang ada kesan dengan sebab walaupun dia telah mengenalkan dirinya dengan dua dos, tetap dia tak selamat daripada ketakutan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kesan daripada ambil vaksin. Dia merata orang cakap. Dan benda tu berlaku seharian dalam kehidupan masyarakat. Kita dengar maklumat tentang ni. Ada orang yang herot mulut. Muka dia herot. Sebab lepas kena 2 dos, herot. Ada yang sihat, terlentang tak bangkit lah. Ada yang sihat, lepas tu dia mula mengurang kesihatannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada yang sebelum daripada kena vaksin dia sihat, kena vaksin dia mati. Ni sebenarnya Allah nak ajak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni semua Allah nak ajak kita. Bahawasanya yang menyembuhkan ialah Allah. Dan orang yang ambil vaksin pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah merelakan dirinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk dia tak mengambil tindakan kalau apa-apa yang berlaku selepas dia mengambil vaksin. Dia sendiri sign, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kerelaan diri dia, tanpa paksaan dia pun sign, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia telah mengambil resiko. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, situasi itu bagi setiap orang yang ambil vaksin, dia kena faham resiko daripada ambil. Kalau dia yakin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa Allah menyembuhkan,
Apa dia heran pada vaksin tu? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia rasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebaliknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka sangguplah terima kesan daripada pengambilan vaksin. Redha lah masalah saya dah diri sendiri pun nak tanggung, sanggup tanggung risiko. Redha lah. Apa jadi, tawakal ala Allah, serah kat Tuhan. Kalau mati, matilah. Kalau tak sihat lepas tu, tak sihat lah. Nah, hak tu orang Islam, orang beriman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena faham bahawasanya semua yang berlaku ni ialah merupakan ketentuan daripada Allah dan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Tuhan nak bagi pahala yang lebih kepada orang yang ditimpa ujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka apa segala pun yang menimpa orang beriman, contoh dulu berlaku tsunami di Aceh, ramai orang Islam mati. Belum pernah berlaku seperti itu kepada negara umat Islam sehingga menyebabkan kematian yang begitu ramai. Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan sesuatu itu ada hikmahnya. Yang pertama, sebab Nabi kita berdoa. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 1/3 umatnya ialah ahli syurga. Bila Allah terima, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi jadi haloba. Oh, Tuhan terima 1/3 umatnya masuk syurga. Nabi haloba. Atas sebab itu Nabi minta, ya Allah Tuhanku, jadikanlah separuh penghuni syurga tu umatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah kabul juga. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Allah kabul, Nabi minta pula. Nabi rasa haloba lagi. Nabi kata, wahai ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina, jadikanlah 2/3 umat itu penghuni syurga. 2/3 umatku itu penghuni syurga. Allah terima. Jadi bila mana Allah terima permintaan Rasulullah, maka berlakulah sebab-sebab yang nak menjadikan ramai umat Muhammad masuk syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila ratusan ribu mati di Aceh, mati tenggelam. Mati tenggelam tu mati syahid. Tak kurang juga yang mati terbakar, sebab dibakar oleh lava bumi yang keluar, pun mati syahid. Maka ramailah yang akan masuk syurga dengan sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang beriman bila kena ujian ni, dia kena sabar. Sama ada dia sakit ataupun mati. Kalau dia sakit, dia kena redha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia redha, maka Allah redha pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia tak redha dengan takdir Allah, kemurkaan Allah lah yang bakal dia terima. Sebab Tuhan ni dia nak satu ya, redha dengan takdir dia. Apa jadi pun terimalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka pada petang ini marilah kita mengajak diri kita untuk kita redha dengan semua takdir-takdir Allah pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang bila kita tengok situasi, kita merenung. Contoh orang kena COVID, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kena COVID, oksigennya pun tak cukup. Bila dia tak cukup oksigennya, maka dia akan ditidurkan. Contoh, waktu tu dia diajak untuk mengucap 2 kalimah syahadah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sesungguhnya secara positifnya itu baik untuk dia. Kalau dia mati dalam keadaan situasi lain, mungkin dia tak ada peluang untuk mengucapkan 2 kalimah syahadah sebelum dia mati. Mana orang beriman ni macam mana pun baik. Allahumma salli ala Sayyidina. Takdir Allah semua baik untuk dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
dalam waktu yang sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang ditimpa musibah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan dia redha dengan semua takdir-takdir Allah pada dia. Yang penting sabar dan redha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak boleh menyalahkan takdir. Pasal apa berlaku kat aku macam ni? Siapa-siapa yang tak meredai takdir dan tak sabar dengan ujian Allah, Allah marah. Allah sebut, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Siapa-siapa yang tak redha dengan takdirku dan tak sabar dengan balakku, Allah kata, keluar daripada bawah langitku dan cari Tuhan yang selain aku. Tuhan marah sungguh orang yang bila diuji dia tidak meredai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hari ini marilah kita belajar redha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dalam situasi yang lain, sesungguhnya pengambilan vaksin itu pun tidak menjamin orang tu tak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak terkena COVID. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi makna orang yang ambil vaksin tu, salli ala Sayyidina Muhammad, akidah dia kena jaga. Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau dia kata vaksin ni mengawal dia berdosa. Sebab sebenarnya yang mengawal kita Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang memelihara kita Allah. Kita ni ambil sebab ya. Lepas tu semua perkara itu Allah. Maka sebab itu jangan heran orang yang ambil 2 dos pun akan kena COVID. Biasa. Sebab nak ajak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh macam negara Israel. Dalam negara dunia, Israel lah yang paling banyak mengambil vaksin. Peratus penduduk dia yang ambil banyak vaksin ialah penduduk negara Israel. Tapi yang balik-balik main hospital ialah yang ambil vaksin tu lah. Kena COVID pula. Jadi begitulah situasi di mana-mana pun. Jangan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi hak kita ambil ini menyelamatkan kita. Allah yang menyelamatkan kita. Jadi kita nak tanam akidah dalam hati semua umat Islam, Allah lah yang jaga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ambil vaksin tak ada kesan apa, Allah yang jaga kita. Kalau ambil vaksin salli ala Sayyidina Muhammad, terkena juga pandemik C19 ni, Allah yang nak berlaku tu. Allah nak tengok kita. Maka betul lah Nabi kata orang beriman ni pelik semua. Kalau ditimpa dengan senang, dia syukur. Kalau ditimpakan dengan musibah, dia sabar. Kok mana pun tak faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang mata Allah sekalian, tu cabaran. Tu cabaran kita di musim pandemik ni. Yang kedua, ada isu-isu berlaku dalam masyarakat. Itu isu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad melekehkan ataupun isu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, isu bibit-bibit perpecahan yang nak ditimbulkan di dalam masyarakat. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keluarga kita ada yang mengambil vaksin dan ada yang tak ambil vaksin. Contohnya, dalam masyarakat kita, dalam qaryah kita, ada yang ambil vaksin, ada yang tak ambil vaksin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya perkara ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap manusia itu berhak untuk
memilih. Contoh, dua orang tua yang saya jumpa. Kedua-dua orang tua, dan kedua tu berumur 80 tahun lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tua tu, dia kena buat operation. Dan satu orang tua yang lain, dia kata dekat orang tua tu, saya ada. Dia kata, hang nak buat operation, tak usah buat kot, kata dia. Hang jamin ke kalau hang buat operation, hang hidup lebih lama lagi? Soalan. Kalau aku jadi hang, aku tak operation lah. Aku serah kat Tuhan. Mati juga. Kalau Tuhan tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mati, operation pun mati. Jadi jawab orang tua yang nak operation tu, dia kata macam ni, aku sebenarnya, aku harap dengan aku buat operation ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada peluang aku hidup lebih panjang lagi. Aku nak buat ibadat, kata orang tu. Mana aku boleh semayang lagi, aku boleh main syurau lagi, aku boleh pergi masjid lagi, aku boleh puasa lagi, aku boleh buat ibadat lagi. Orang ni kata. Okey, dalam dua perkara ni, pilihan. Kau ni nak buat, dia ada sebab dia. Kau ni tak mau, ada sebab dia. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang terlebih baiknya ialah memberi orang membuat pilihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kedua-dua betul. Hak ni kata Allah bagi lega. Kalau Tuhan tulis mati, mati juga. Kalau Tuhan tulis tak mati, tak mati. Kawan ni ambil jalan asbab. Jadi begitulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan timbulkan perpecahan dalam masyarakat. Orang yang ambil vaksin, jangan salahkan orang tak ambil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Buat pilihan. Saya tengok macam negeri faham balik agama dia, makna sallallahu alaihi wasallam, jangan diskriminasi. Siapa yang ambil vaksin, jangan menyalahkan orang tak ambil vaksin, dan jangan bagi tak masuk masjid. Jadi kita boleh buat, kita boleh settlekan SOP. Masuk dalam masjid orang-orang yang ambil vaksin. Yang tak ambil vaksin, jangan tak bagi main sembahyang Jumaat. Tu yang dikatakan, maknanya SOP tu boleh buat. Dia teknikal. Jangan menghalang orang daripada mai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi Muhammad. Okey, lepas tu imam boleh bagi peringatan. Yang keluar, yang tak ambil vaksin, balik awal, sallallahu alaihi Muhammad, contohnya. Jadi orang yang tak ambil vaksin, tunggu Ustaz. Orang yang tak ambil vaksin, tunggu Ustaz. Bagi lepas keluar balik. Benar tu duduk pada kita. Kita boleh buat. Undang-undang ni kita buat. Kita boleh rombak, kita boleh sesuaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang tak ambil vaksin pula, dia kena berani tanggung risiko sebab tak ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, ada kedai-kedai yang tak bagi masuk kalau tak cukup 2 dos. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kena sabarlah duduk dalam situasi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam situasi macam ni kena sabar. Kena jadi apa? Kena jadi ghuraba, orang asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tak ambil, dia ada stand dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia bukan anti vaksin,
Tapi pasien mereka daripada anak mereka memang tak ambil vaksin. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila anak-anak mereka tak cucuk vaksin, jadi mereka pasien tak cucuk, bukan anti vaksin. Kami memang tak ambil vaksin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka kepada orang yang tak ambil vaksin, sabar. Sangguplah tanggung risiko tak ambil vaksin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya macam Nabi kata tadi, kalau dikenalkan dengan nikmat, dia syukur. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau diuji oleh Allah, dia sabar. Kok mana pun tak apa. Dan mintalah pelepasan daripada Allah. Jadi orang yang tak ambil vaksin ni, tolong berdoa lah. Tolong berdoa pada Allah. Tolonglah Tuhan buat pelepasan pada kami. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan timbulkan persisihan dalam masyarakat dalam isu ni. Kita tak perlu berkelahi. Tapi Allahumma salli ala sayyidina, kita saling faham memahami. Barulah masyarakat kita harmoni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat, maka Allah sekalian, ni cabaran. Cabaran. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang perlu kita dalam menghadapi cabaran ni ialah kita sabar. Diuji oleh Tuhan. Sabar ni bukan sabar sikit-sikit. Orang yang ambil vaksin, dia terkena resiko daripada vaksin, dia kena sabar juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak ambil vaksin, dia menerima risiko atas tak ambil itu, dia kena sabar juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hendak kita sabar sampai kepada kemuncak sabar. Bila mana kita duduk di kemuncak sabar, itulah Allah kata, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maknanya, pertolongan Allah itu bersama-sama dengan orang-orang yang sabar menerima ujian. Maka subhanallah, itulah hasil daripada keimanan kita. Yang ambil vaksin pun kena uji, yang tak ambil vaksin pun kena uji. Itulah yang Tuhan sebut, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang yang berkata kami beriman itu akan dibiarkan untuk berkata beriman tanpa mereka diuji? Di atas sifat kita orang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka kita akan diuji dengan sebab kita beriman. Maka alhamdulillah, maka semua yang berlaku ni ialah tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita sabar, pahala kita banyak. Tidak ada yang paling besar pahala yang Tuhan bagi melainkan pahala orang sabar. Kita sembahyang pun, kita puasa pun, kita buat amal apa pun, tidak ada yang boleh menandingi pahala sabar. Pahala sabar ni seumpama puasa. Puasa Allah sebut as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa tu main kat aku nak balas puasa. Hak lain dah Tuhan tulis, sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Sedekah 1 balas 10. Kalau kita bagi 100, nilainya ialah 1000. Kalau kita 1000, nilainya 100,000. Jadi semua amal kebajikan yang kita buat sudah ada pemarkahan. Kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kecuali pahala sabar. Pahala sabar ni seperti mana yang Allah kata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa tu mai kat aku nak balas, kata Allah. Pasal apa? Sebab puasa ialah sabar. As-sawmu huwa sabru. Puasa itu ialah sabar. Sabar tak makan, sabar tak minum, sabar tak tengok benda yang haram,
mendengar yang haram, bercakap yang haram. Atas sabar tu Allah kata, mai puasa aku nak balas. Ini kalau Allah balas, tak ada sempadan. Seperti lautan yang tidak ada tepi balasan untuk orang yang sabar. Sebab Allah sendiri sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dibalas akan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, sampai peringkat tak boleh nak hisab, tak boleh nak kira, punya banyaknya pahala sabar. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam situasi apapun, ambil vaksin, risikonya sabar. Tak ambil vaksin, masalah Sayyidina Muhammad, ada risikonya, sabar. Sabar ni apa yang buat? Sabar ni yang buat ialah hati. Sabar ni pekerjaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang tu sabar, barulah dia boleh redha. Faham tak? Kalau kita sabar, barulah dia boleh redha. Redha tu tinggi lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Redha ni macam ni. Kalau kita mendapat nikmat, kita seronok. Orang biasa dapat nikmat, orang yang biasa dapat nikmat seronok, diuji, dia sedih. Tapi kalau orang yang duduk di tahap yang tinggi daripada tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dia diuji, kalau dia beri nikmat, dia suka. Kalau diuji pun dia suka. Tu pelik. Tu orang tinggi lagi. Kalau diberi nikmat, dia suka. Kalau diuji pun dia suka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah, kalau orang tu dia suka Tuhan uji dia, dia orang yang duduk di tahap keimanan yang tertinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia menguji orang tu, dia kasih. Seperti mana yang Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia kasih pada sesuatu kaum, dia uji kaum tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin teori orang yang kata pandemik ni ialah pandemik, tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina. Walaupun dikatakan perancangan, tapi orang beriman ni subhanallah, kalau diuji, baik untuk dia. Kalau sakit, mati dan sebagainya, semua baik. Sebab dia sabar. Jadi itulah kelebihan orang yang beriman. Sebab dia faham, kalau diuji berarti Allah kasih kat dia, berarti Allah sayang kat dia. Allah sayang kita, sebab dia nak bagi pahala sabar. Tapi dengan syarat sabar. Kalau ditimpa ujian tak sabar, pertikai Tuhan, protes Tuhan, orang tu akan dimurkai oleh Allah. Tapi kalau kita terima dengan hati yang redha, dengan dada yang terbuka, jadi orang tu akan mendapat pahala sabar yang tidak ada tepi dan tidak ada sempadan. Jadi semua muslim dan muslimat, redhalah terhadap apa yang telah berlaku, untuk supaya kita menjadi orang yang diredai oleh Allah dan layak kita dipanggil suatu mana kita nak mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kita layak untuk dipanggil, roh kita keluar daripada dunia ni dengan Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, baliklah kamu kepada Tuhan kamu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha pada Allah, Allah pun redha pada kamu. Kalau kita duduk dalam situasi kita redha pada Allah, Allah redha pada kita, maka kita duduk macam sahabat-sahabat duduk. Mereka para sahabat disebut radhiyallahu anhu. Pasal apa para sahabat disebut radhiyallahu anhu? Sebab mereka ialah orang-orang yang telah dijamin masuk syurga. Maka kita harap dalam situasi ni, kita tak tahu bila nak habis. Orang kata akan habis 2023, kita pun tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina. Sabarlah, tunggu. Ni baru 2021.
mana panjang lagi pandemik ni, kita kena sabar. Jadi kalau kita redha, kita macam para sahabat Nabi yang layak untuk dikata radiyatan mardiyah. Kamu redha pada Allah, Allah redha pada kamu. Dan Allah kata fadkhuli fi ibadi. Oleh kerana kamu sabar, kamu redha, kamu masuklah dalam grup hamba-hambaku. Itu orang-orang soleh. Kita duduk dalam kelompok orang-orang soleh. Dan kata Allah, wadkhuli jannati. Masuklah kamu semua ke dalam syurga aku. Habislah. Jadi Tuhan uji kita semua ni sebab Tuhan nak bagi kita semua masuk syurga. Jadi positiflah terhadap situasi yang berlaku. Mudah-mudahan layaklah kita semua untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, lagi satu, lagi sekali saya tekankan, kalau tuan-tuan ambil vaksin, jangan bergantung kat tahap tu menyelamatkan kita daripada COVID. Bergantung dengan Tuhan. Sembahyang hajat 2 rakaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta bantuan Allah. Jangan bergantung dengan hak tu. Hak tu tak boleh menjaga kita. Yang boleh jaga kita Allah. Kena settle balik akidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duk kata kami ambil 2 dos pun kena juga. Sebab dia tak faham bahawasanya yang memudaratkan itu Allah, yang memberi manfaat itu Allah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan sedikit tazkirah pada petang ini akan menjadi sedikit pedoman untuk kita menjalani sakit-baki ujian yang Allah tentukan pada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada petang ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis kita ditaja oleh grup infak Masjid Darsa ke-19, dan dia minta kita doa sikit, iaitu kita diminta kita doakan Allah bagi istiqamah dan beramal, amin. Dapat berjiran dengan Rasulullah di syurga esok, amin. Semoga Allah terima taubat kami serta dimasukkan dalam syurga Firdaus tanpa hisab, amin. Dikurniakan kesihatan yang baik kepada tuan guru, keluarga dan kami dalam ketaatan pada Allah, amin. Doakan kami diberi cinta Allah, dipandang Allah dan dibuka pintu makrifah, amin. Semoga segala ujian diangkat Allah dan diberi ganti yang baik, insya-Allah. Doa khas Puan Urush Hama Silah, mohon tuan guru doakan dapat mendirikan solat dengan tertib yang sempurna, sebab akak dah setahun solat gunakan kursi, hilang nikmat sujud di atas sajadah. Moga Allah bagi kesembuhan, insya-Allah. Puan Maryam Muhammad doakan sembuh dan sihatkan cucu yang baru lahir pagi tadi kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta juga maknya juga sihat selamat, amin. Dan Puan Zarinah binti Yahya doakan anak saya Nur Fatihah binti Muhammad Fauzi memperoleh zuriat yang soleh dan salihah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kabul semua permintaan yang kita aminkan. Mudah-mudahan Allah kabul yang mereka minta, insya-Allah. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebaik-baik hamba dan didekatkan mereka dengan Allah dan didekatkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك والعصر إن الإنسان وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. بسم الله.